dengan kelebihan. Tak betul dengan kelebihan. Lepas tu kita pergi kepada soalan, hak yang betul soalan kaitan dengan usuluddin sikit. Tu betul soalan tadi lah. Cuba kita pergi kita situ sikit. Tadi ada kata soalnya mengenai dengan apakah beza antara perkataan samaratus sifat. Itu dah. Cuba ulangkan lagi yang tu. Samaratus sifat apa ni tadi perkataan soalan tadi. Apakah beza antara samaratus sifat bagi sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah? Ya. Tu merupakan soalan dan kemuskilan. Baik. Apakah perbezaan antara perkataan samaratus sifat? Ada sekali-sekala ibarat ulama guna jamak samaratus sifat, ada guna mufrad samaratus sifat. Dan bagi ma'ani dan antara ma'nawiyah, apakah beza kan? Itu suatu perkara bagi orang yang nak mendalami ilmu usuluddin dan juga nak menghuraikan apabila datang kekeliruan dan syubhat. Jadi kita reti di segi lurah dulu, samarat ataupun samarah. Asal arti lurah samarah ni apa dia? Buah. Tak asal kan? Wa kana lahu samarun. Ada bagi pokok nakhal itu kurma, ada baginya buah. Buah-buahan. Durian tu panggil samarah semua tu kita ni. Jamak dia simar, zakatus simar, zakat buah-buahan. Tetapi mazhab kita Syafi'i bila sebut buah-buahan khusus dengan buah tamar dan zabib tu je. Yang lain buahan tidak wajibkan zakat. Baik. Itu pengertian samarah ataupun samarat, segala buah-buahan. Tu maksud asal pada lugah Kemudian yang dimaksud kita nak bicara di sini samaratus sifat. Murad dengan sifat di situ ialah ma'ani. Bagaimana kata saat ni? Samaratus sifat bagi ma'ani. Muradnya sifat ma'ani dah lah. Kita nak contoh. Antara ma'nawiyah. Apa faraknya? Baik. Samaratus sifat dan ma'nawiyah sekaligus satu arti. Dan kali satu kali lain pula berlainan. Hatinya halus sikit Baik. Kita ambil itu dulu umpama kita mengaji sifat ma'ani dulu. Sebab tu dalam kitab Baquratul Amani di segi terjemah sifat ma'ani itu berbeza daripada kitab-kitab Jawi, kitab-kitab Melayu yang terdahulu pada Baqurah. Berbeza. Sama ada di petani di mana pun, begitulah kitab-kitab Jawi terjemah sifat ma'ani tu kebiasaannya seperti qudrat, dia jumlah kuasa kan. Iradat jumlahnya berkehendak, dia jumlah begitu. Tapi mulai setakat kitab Baquratul Amani disusun oleh Syekh Wan Ismail, masyhur dengan Pak Da'i kan. Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir bin Wan Mustafa. Dia masyhur dengan Tuk Bendadaya kan. Dialah awal-awal dia terjemah qudrat arti pekuasa. Dia bubuh begitu. Berkehendak dia tukar pekehendak. Dia bubuh begitu. Manakala ilmu orang lain terjemah arti mengetahui, dia bubuh pengetahuan. Ataupun nak kata pengetahui pun ialah ala kulli hal dia terjemah bubuh pe. Bila dia terjemah macam tu menyebabkan murid dia sendiri dan orang-orang lain jadi ada iktiraf. Buat kritikan pertamanya dari segi kenapa diterjemah tak sama dengan terjemahan orang-orang dulu. Satu soalan lah. Maka dia terpaksa dia jawab
Dia jawab bukan semata jawab untuk melepas, menerangkan, menyatakan. Lalu tu dia buat syarah pula tu. Dulu Baqarah tu sebagai matan, kemudian diiringi pula dengan buat syarah untuk menerangkan, menjelaskan beberapa masalah yang dikeliru. Dia buat pula syarah Tafsiratul Adani untuk menerangkan. Lalu dia hurailah, dia bubuh itu supaya nak membezakan antara kudrat dengan makna sifat makna tadi, dan kudrat juga dengan makna samaratus sifat. Dia pergi pada soalan tadi. Karena kalimah Arab guna kudrah, satu perkataan kudrah, tapi ada maknanya. Dia panggil makna nama sifat yang ada pada zat. Dia pula kudrah tu juga dia panggil samarah bagi sifat itu. Tu. Lalu itulah dia beza bila nak sebut sifat maknan, satu sifat maknan namanya kudrah. Ambil daripada apa dia mustaqim minhu, daripada kata qadara yaqdiru. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan di antara lain kita baca surah Yasin, awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Qadir, betul orang mengaji kaedah. Nanti tadi sebut juga nahwu surah tadi ya. Orang mengaji surah qadirun isim fa'il dari qadara, yaqdiru, qudrah, isim fa'il qadir. Kaedah orang tak dikatakan qadir malaikat syai'un muttasifun bil qudrah, yang terjemah apa? Yang kuasa. Qadirun, yang kuasa. Allah Ta'ala kata awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda, dan tidakkah Tuhan yang telah menjadikan segala langit dan bumi itu biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, tidakkah Tuhan yang telah menjadikan segala langit dan bumi itu yang kuasa atas menjadikan umpama? Itu bentuk soal, tapi Allah sendiri jawab bala. Macam mana tak kuasa pula? Tentu kuasa. Bala. Baik. Kelima, yang kuasa. Maka tak panggil yang kuasa kalau tak bersifat dengan satu sifat namanya qudrah. Seperti kita ni, panggil apa ni kita semua ni? Yang duduk. Qa'idun, kita semua ni yang duduk. Yang tu kena ke diri kita ni lah. Yang tu kena ke diri, yang bersifat dengan sifat duduk. Duduk ni sifat kan. Manakala suatu bersifat dengan duduk, suatu panggil yang duduk. Macam kita semua ni yang duduk. Bila kita bangun, qaim, yang berdiri. Kalau tak bersifat dengan sifat berdiri, mana boleh nak kata yang berdiri? Ni kita semua ni tak boleh kata yang berdiri kan? Sebab kita ni duduk. Maka panggil yang duduk. Bila bangun, bakal bangun. Bangun. Yang bangun. Yang berdiri. Sebab ketika kita bersifat dengan berdiri, panggil yang berdiri. Bila seorang itu bersifat dengan berkuasa, maka terbitlah sama satu sifatnya kuasa. Kuasa. Betul tak? Tu kuasa. Kuasa tu panggil apa tu? Sama satu sifat. Sifat makni tu berkuasa. Tu dah kita apa nama Qur'an dia jumlah beza tu. Bila sebut kalimah qadra, nak jumlah apa? Nak bicara apa ni? Nak bicara sifat yang ada pada zat, artinya berkuasa. Dengan sebab ada berkuasa lah kuasa. Kuasa tu panggil samaratu sifat. Kita halih pula. Umpama Allah Ta'ala tu alimul ghaibi wasyahadah. Allah menyatakan dia sendiri tu alim, yang tahu. Bahasa surat yang mengetahui kan. Kita buat menjadi logat kapung. Yang tahu. Yang tahu. Maka boleh tak nak kata yang tahu kalau tak ada sifat ilm? Tak boleh kata yang tahu.
Tiba-tiba Allah Ta'ala sifatkan dia alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu Tuhan yang tahu, kan bagai gaib. Yang tahu. Maka yang tu zat Allah tu yang bersifat dengan ilmu. Ilmu tak apa kita nak terjemah. Kalau ilmu dengan mana sifat yang ada pada zat, itulah pengetahuan. Bila Allah zat bersifat dengan pengetahuan, samarahnya tahu. Itu sebagai samaratus sifat. Maka diri samaratus sifat tu ijma'. Tak ada khilaf. Sama ada muslimin, sama adanya apa dia ni, ahli sunnah wal jamaah dan mu'tazilah, mana semua muslimin ijma' Allah yang maha kuasa. Allah yang kuasa. Allah bersifat dengan kuasa tu ijma'. Kuasa dengan mana? Samaratus sifat. Siapa yang kaya tu kufur. Ada pun duk berkhilaf di kalangan musliminnya, Allah kuasa dengan apa? Dengan zat. Tu Mu'tazilah. Manakala ahli sunnah, Allah kuasa dengan sifat kudrat. Sifat kudrat nak jumpa apa? Berkuasa. Itulah kalau tu Baqarah, Allah yang maha kuasa dengan adanya sifat berkuasa. Tu beza. Allah tu yang maha mengetahui. Mengetahui itu samaratus sifat. Dengan sebab adanya sifat pengetahuan. Tu ilmu makna ma'ani bagi. Jadi sebab tu siapa ingkarkan kuasa dengan mana samaratus sifat, itu kufur, kerana itu masalah mujma'. Bukan sekadar ittifaq, ijma' sekalian muslimin. Kalau orang ingkar itu bukan Islam lalu dah. Allah yang maha lemah, tu kufur. Allah yang jahil, tu kufur panggil. Semua orang muslimin iktikad Allah maha kuasa, Allah maha mengetahui, Allah yang maha esa, Allah yang maha mendengar. Itu ijma'. Tepat khilafnya, Allah yang mendengar dengan apa? Ahli sunnah kata dengan sifat sama. Nak jumpa apa sifat sama? Pendengar. Itu panggil sifat ma'ani tu. Ada pun mendengar, itu samaratus sifat. Kalau ada muskil lagi, boleh tanya lagi. Orang Mu'tazilah dia nafi apa? Bukan dia nafi betul mendengar. Dia nafi betul sifat pendengar. Allah maha mendengar. Sama. Bukan dengan sifat pendengar. Hanya mendengar dengan zat, kata dia. Dia panggil mubtadi'. Menyalahi ahli sunnah. Ahli sunnah, wa huwa as-sami'ul basir. Dan ia Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Tak ada khilaf tu. Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Tak ada khilaf, tu ijma'. Tepat khilafnya, Allah yang maha mendengar dengan sifat pendengar. Itu ahli sunnah. Maka sifat pendengar tu panggil ma'ani tu. Mendengar tu samarah. Allah basir, yang maha melihat. Melihat dia panggil samaratus sifat. Ijma'. Melihat dengan sifat basar, sifat pelihat. Itu ahli sunnah. Tapi kalau Mu'tazilah, Allah yang maha mendengar dengan zatnya, Allah maha melihat dengan zatnya. Dia nafikan segala sifat ma'ani, dia nafi. Samarah tak ada nafi. Nafi itu kufur. Bukan orang mukmin lah. Ada samaratus sifat. Baik, apa pula beza dengan ma'nawiyah? Baik. Samaratus sifat itulah kalau nak sebah dengan orang Mu'tazilah, kenakan ma'nawiyah dia tu. Yang kita panggil ma'nawiyah di sisi Mu'tazilah, kenakan samaratus sifat itulah. Hak tu juga ma'nawiyah dengan makna samaratus sifat, hak tu juga ijma', tak boleh diingkarkan. Siapa ingkar kufur. Di sisi Mu'tazilah dia menafikan sifat ma'ani, tapi dia mengisbatkan ma'nawiyah. Ma'nawiyah kenakan samaratus sifat tadi. Allah maha kuasa, itu samaratus sifat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah yang berkata, tu dia panggil samaratus sifat. Dan yang tu juga ma'nawiyah di sisi Mu'tazilah. Ini kata ijma' yang tu. Tepat berkhilafnya, Allah maha kuasa, hak kita ahli sunnah, dengan sifat qudrat, artinya pekuasa. Tu pada bubuh pe nak beza dengan samarah. Allah yang maha mengetahui
dengan sifat ilmu. Ini sifat pengetahuan. Itu makna. Itu Mu'tazilah Nabi semua. Baik. Sudah pada tu disama ahli sunnah pula. Khilaf tentang maknawiyah pula dah. Sama ahli sunnah. Tempat khilafnya betul mana? Tempat khilafnya tentang akidah i'tikad tak ada khilaf. Kata sabit bagi Allah itu keadaannya yang kuasa. Bila Allah bersifat dengan kudrat, retilah keadaan Allah itu yang kuasa. Atau ittifaq. Keadaan yang kuasa itu ittifaq. Tetapi khilaf sama ahli sunnah betul mana? Adakah wajib membilangkan subuh ataupun cukup dengan i'tikad Allah bersifat dengan kudrat, lazim oleh kaunuhu qadiran, tak payah bilanglah. Tu tinggal 13 tu. Yang bilang 13 je. Kudrat apa ni, wujud, qidam, baqa sampai pada wahdaniyah 6. Tak payah bilanglah. Tu kata kaum 13 tu. Kaum yang rajah 13 memadai dengan hanya i'tikad, tak payah bilanglah. Adapun kaum yang masyhur, kaum masyhur kata tak boleh. Lazim dengan mazum ba akidah ni tak boleh kita nak apa dia kita nak mengijmalkan, mesti kena bilang suku. Lalu itulah qudra satu, lazimnya kaunuhu qadira, itu bilang juga. Bermakna bila qudrat sifat ma'ani 7 tahun jalan tafsir, maknawiyah 7 lagi, jumlah jadi 20. Tu kaum yang masyhur. Hak kata wajib atas kita apa dia mukallaf kena mengetahuikan segala sifat Allah yang wajib atas jalan tafsilnya 20 sifat. Maksudnya tahu secara kena ada huraian 20 sifat atau 13. Tidak nafikan sifat Allah Ta'ala banyak. Hak tu memadai dengan kita i'tikad semua sifat kesempurnaan wajib bagi Allah semua. Dengan jalan borong begitu. Borong. Dia panggil ijmal. Tiba-tiba dia tak faham. Mari kritik pula sifat 20. Tak faham. Kritik. Apa sifat 20? Sedangkan sifat Tuhan tu banyak. Ya, mu tak faham dalam berbicara. Hak yang wajib tahu dengan jalan tafsil 20 atau 13. Hak yang lagi masuk dalam jumlah umum. Contoh seperti Nabi Allah Ta'ala ni berapa? Ramai. Banyak tak terhingga. Kalau nak cakap turut riwayat, ada kata 124,000 kan. Sekati 2 laksa 4,000 bahasa lama cakap macam tu. Sekati 2 laksa 4,000 bahasa lama kan. Sekarang kita tak cakap lah ke tu. Sebut sekati, budak ni tak faham apa sekati. 2 laksa lagi faham laksana. Tak ada. Kerana bahasa tu nak hilang, Kerana kita bilangnya sampai sekat 1,000, 2,000, sampai 10,000. Tak guna selaksa tu. Cuba ya tak duitnya mana? Selaksa. Gapo selaksa? Tak faham selaksa kan? Sampai kita guna 10,000, 20,000. Tapi lurah lama selaksa, 2 laksa, 3 laksa kan? Tu dia. Tu dia kena. Tapi lah ni tak guna. Kita guna 10,000, 20,000, dia sampai cukup 100,000. Panggil. Tak panggil sekati. Tak panggil sekati, panggil 100,000 kan. Tu lurah kita. Baik. Jadi ada riwayat kata 124,000. Tu secara ijma'. Kalau nak tupu pada riwayat. Tapi kalau yang paling asah banyak bilangan nabi-nabi Allah. Allah lah yang tahu bilangan. Tetapi dalam sebanyak-banyak nabi, wajib kita tahu secara tafsirnya 25. Ini tak boleh tidak sama sekali. Saya tanya Ibrahim hak cerita kena bakar di Namrud tu, nabi ke bukan nabi? Tak ada yang tu. Mesti nabi. Nabi saja ke rasul, kena tahu. Ada pun yang lain pada 25 borong. Ada lagi, ramai lagi. Supaya juga malaikat 10 nama-nama ketua kan, kena tahu jalan tafsir. Lepas tu secara jumlah ramai lagi. Itu maksud segala sifat yang wajib bagi Allah banyak tak terhingga. Sebagaimana warid pada hadis, la uhsi sana'an alai anta kama aflaita ala nafsi. Tak terhingga banyak. Tetapi wajib atas kita kena tahu secara huraian
20 sifat atas kaum masyhur tadi. Sebab dia bila kudrat dan kaunnya. Bila iradat kaunnya. Kan? Bila pula sampai pada kalam kaun mutakalam. 7 ma'ani lazimnya 7 maknawiyah. Jadi 14 dah di situ. Kan? 14 dah di situ. Mari capur pula dengan yang lagi jadi 20. Kemudian Abil Hasan Asy'ari kata tak payah bilanglah kaunuhu kanu ya kira lazim dah bagi qudrat. Bila kita i'tikad Allah bersifat dengan sifat qudrat, lazim oleh kaunuhu qadiran. Tak payah kita bilang suku. Dia panggil hak wajib hak jalan tafsir 13. Tu khilaf sama ahli sunnah. Tak ada khilaf di segi i'tikad. Jika ana kaunuhu qadiran, hak ya bila 13 pun wajib i'tikad keadaan Tuhan yang kuasa. Yang tu panggil maknawiyah. Yang tu pula ittifaq dengan ahli Mu'tazilah. Tu baik mai bila ittifaq semua tu panggil ijma' sekalian muslimin, tak boleh diingkarkan. Muraknya samaratus sifat tadi ialah maknawiyah di sisi Mu'tazilah. Yang tu ijma' tak ada khilaf dengan ahli sunnah. Siapa yang ingkar tu kufur. Hodok khilaf dengan Mu'tazilah di segi sifat ma'ani. Mereka tu nafikan. Ahli sunnah isbatkan. Sebab tu dia panggil tu satu nama pula. Selain pada Mu'tazilah, tambah nama pula tak kala dia menafikan sifat ma'ani, panggil apa? Mu'attilah. Mu'tazilah tadi umum. Lepas ada golongan menafikan sifat ma'ani. Panggil Mu'attilah pula sekali lagi. Itulah di antara perbezaan sifat maknawiyah dengan samaratus sifat. Ada pun tentang kelebihan-kelebihan tu kita mengaji bab tarhib satu tu dah. Hadis tarhib ke amalan untuk nak merajinkan. Lepas tu cara bagai amal tu mengikut daripada cara tarik pula sekali lagi. Kan kita ni banyak tarik tarikat, jadi kita masyhur dengan tarikat. Tarik jalanlah tu. Jalan. Tengok kita mari saat ni. Mari jalan saat ni, mari ikut dalam apa kebun kelapa sawit. Banyak jalan kot tu. Kalau kita tak tahu nanti sampai tempat simpang pak, ke mana yang pergi, nak mana nak pergi. Jadi terhati di atas tahu jalan. Cuba tak tahu jalan. Kan sekarang ni banyak jalan dibuka kan. Kok dalam benar apa jalan ada, kok dalam kebun bukit ada jalan. Macam-macam pergi jalan simpang pak, pergi pula simpang tak tahu ke mana nak pergi. Tu Arab panggil tariq. Kadang-kadang kita panggil juga Melayu kampung terik. Panggil tak? Terik. Sini panggil tak? Kalau orang Terengganu panggil terik. Pakai sterik dia kata. Apa sterik? Daripada tariq. Jadi terik. Yang kita jadi pemadu bas. Terik mana katanya? Terik Gua Musang. Kata jelah. Tu orang petani panggil gitu. Kalau dulu orang bawa bas, dia ada 2 jalan. Jalan satu kat tepi laut, tepi pantai, kat Cenok ni. Jalan asli dulu kok pun kok Natawi kok tu. Jalannya baru kan. Apabila ada 2 jalan, dia panggil 2 jalan. Ini satu bas, jalan ni terik ni. Terik ni tak pergi terik tu. Hak untuk jalan ni dia panggil terik tu. Terik ada darat kat bukit, kat hulu tu. Dia tak mari terik ni. Terik tu apa? Tarik lah tu. Tarik. Begitu juga amalan pun dia banyak terik. Tapi kita panggil apa? Tariqah. Pak kita wakaf dengan ta pula. Tariqat. Jadi lorak apa pula? Treka. Ni fahamlah satu-satu tu. Semua tu jalan untuk ke mana? Jalan untuk ke mana? Untuk menuju kepada satu. Yang ni berjaya dengan jalan ni. Yang ni berjaya dengan jalan ni. Maka disusun pandai susun. Tengok amalan yang diamal oleh Rasulullah SAW, dia ambil mari tak. Dia tengok sesuai pula dengan keadaan orang. Yang ni perlu istighfar banyak. Cara dia tak sama kan? Supaya kita jadi doktor lah. Jadi bomo pakal. Kadang ada yang mari minta ubat bomo, mu tak payah ubat. Bahaya memakai ubat. Apa dia beri apa? Dia beri nasihat, dia beri kata-kata yang menyenangkan hati. Ada yang ni, mu kena makan ubat ni 2 biji.
Yang ni 3 biji ubat campurnya 1, 2, 3. Pada periksa pula, mu ni kena buang ada 1, tinggal 2 biji. Mari pula tinggal 1 biji. Ni atas bijak pandai doktor lah dalam cara mengubat. Bukan kata tiap-tiap pesakit juga ubat semacam itu. Ni pun sepatutlah ahli tarekat ni macam tu. Kita nak menerima amalan dia tengok. Kamu bawa yang ni ya. Istighfar banyak. Pas cara istighfar banyak pula susun kata-kata tu. Paling kurang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak ke yang tu? Apa tu? Lama-lama pergi pula bertang dengan guru. Kamu kena tambah sikit. Astagfirullah wa atubu ilaih. Masalah tambah sikit. Jangan banyak. Banyak sangat tak boleh, mudah kenyang. Mudah kenyang lagi ya. Bagi sikit-sikit. Seperti zaman kita mengaji dulu, belajar di pondok dulu, guru cara dia beri pada murid. Dia tak bagi kita tu menghafal dulu, dia suruh kita mengaji. Dia ajar dulu boleh sebaris 2, maka dia suruh hafal yang manzar tu. Supaya kita hafal, ingat serta faham makna maksud. Tu dia suruh dia ajar, apa dia suruh hafal. Kemudian orang ni dia sudah boleh. Kamu hafal matan tu. Kenapa? Yang ni hafal matan ni pula. Apa? Ini apa yang kata tarbiyah guru. Demikianlah tarbiyah didikan murabbi dalam membicarakan amalan untuk nak berjalan menuju kepada hadratillah subhanahu wa ta'ala. Itu panggil tariqah. Beberapa jalan. Yang ni tengok, yang ni munasabah jalan ini. Selepas pada istighfar, kamu kena gunakan selawat. Ada zikir panah. Ada panah. Kamu banyakkan selawat. Maka bila sebut selawat, paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Banyak tu dulu. Apa tu? Mu tu tambah sikit lagi. Sayyidina Muhammad. Jangan dia kata apa, jadi berbalah. Tu dia. Ada seorang hamba Allah daripada polis berjumpa di Kuala Lumpur. Jumpa mengalir air mata. Dia kata, saya nak cerita sikit. Sekarang ni saya kena berselawat mari Sayyidina. Dia kata. Bila nak berselawat, jadi subit Sayyidina. Dia kata kita bila Allahumma salli ala, nak kata Allahumma salli ala Muhammad, kalau tak boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita pun bergurau dengannya. Kalau dulu kamu tak katakan Sayyidina. Dulu tak pernah kata baik. Tak pernah kata saja tak. Dulu kamu hukum tak boleh ke Sayyidina. Dia menangis. Tak apalah, tak payah hadis Quran lah bagimu. Bagimu tak payah hadis Quran, tak payah bercara dalil lagi. Buatkan apa ilham padamu. Artinya ada talian sayyid ke? Kamu ni ada talian sayyid kan ni? Oh memanglah dia kata. Tapi sebelum ni dia tak tahu. Ni kamu tengok, mari ilham kamu tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni mari. Ini panggil ilham suku pula. Bila kita amat-amat dia mari ilham. Itulah amalan tarekat. Bila kita menerima dengan guru, ikut saja murabbi kita atur, kita ikut cara dia sudah. Amal tarekat ni jalan sangat banyak. Sebab tu kata orang ahli sufi, segala tarik untuk menuju kepada Allah mengikut segala nafas hamba keluar. Kita ni kan tu ya. Setiap detik tak ada. Ni jalan kena Allah. Sebab apa? Sebab dia panggil kata tidak dari satu nafas hamusan anginnya keluar masuk. Hamusan nafas kita. Kan? Tidak daripada satu nafas, malaikat hak bagi Allah tu qadar ia meluluskan. Takkah kita dengan takdir dia daripada dia? Nafas keluar takdir dari dia. Semua masuk takdir pada dia. Arti kita ni pada takdir. Sebab kita setiap nafas jalan kena Allah Ta'ala. Sebab tu bagi orang ahli tarekah, bagi orang ahli haqiqah, setiap nafas dia dapat bajikan sama. Para ayat daripada awal tadi, bila dia hidup dalam dia tu, walaupun zuhir luar duk berbincang sama saudara, duk bercakap, duk berniaga, duk apa itu ni kan, duk akak jual beli, sewa menyewa, lapar duk guna, tapi dalam tu hudurul qalbi masih tetap dalam. Inilah yang penting sekali.
Maka bila nak sampai situ, bersih hatinya daripada tipu daya, tidak ada. Kalau jual beli pun tidak ada tipu daya. Dia panggil bai'ul mabrur. Ayyul kasbi atyabu ya Rasulullah? Apakah usaha kerja yang paling bersih? Jawab baginda, ialah amalur rajuli biyadih. Kerja seseorang dengan tangan sendiri. Maksud kerja dengan tangan, dengan usaha. Nah, sama ada dengan bentuk berniaga, bercocok tanam, buat kebun, dan juganya sina'ah, bertukang. Semua masalah amalul rajuli biyadih. Maka bila kita hidup batin, walaupun kita duk kerja tukang, duk baiki, duk baiki, duk itu ini, tukang rumah, tukang segala tukang, tapi kerja menukang, hati tak lenyap Allah. Maka dia tak ada lah sifat tipu daya. Bercakap pun tak ada lah nunduk star. Tapi dia dalam dia ingat Allah ni. Kalau jual beli pun begitulah. Ingat betul. Ada payah dalam tu. Sebab itulah. Tapi nak sampai ke situ, ghalib. Bukan mesti. Ghalibnya melalui zikir lisan. Melalui ni, ghalib. Apa maksud ghalib? Terkadang Allah Ta'ala angkat seorang tu dengan tidak ada melalui. Ini luar biasa. Dia panggil apa dalam istilah? Majzub. Majzub. Jazabah bahasa itu aja nak. Pegang. Dengan kuat. Sini panggil apa? Apa panggil? Retam. Retam. Masalah, mari. Tak mau mari. Mari. Dia tarik dengan kuat gitu. Dia panggil jazabah. Dekat pula dengan lorah Melayu petani panggil jazab ni. Apa dia? Senyah. Ada panggil, orang petani panggil. Sini panggil tak senyah? Panggil juga. Tak sebut selalu, takut sini tak faham. Senyah tu. Maka orang majzub ni orang kena senyah. Ambil usah tu tak apa. Dah faham dah tu. Orang majzub orang kena senyah. Orang kena tarik, kena sentak oleh Allah Ta'ala. Orang kena sentak oleh Allah Ta'ala. Dia tak mau pergi, Allah Ta'ala sentak je. Sampai habis sendi-sendi ni. Cabut. Sampai kata hati apa, tak faham apa. Jadi rupa pun nampak macam orang gila begitu. Dia kena senyah oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Cakap dia ni hakikat semacam tu. Kacak semua Allah yang cakap apa aku nampak Allah. Muduk cakap siapa aku duduk cakap dengan Allah. Siap kita kata. Tu orang majzub macam tu. Hak tu kadang-kadang dengan tidak ada melalui zikir proof, tapi jarang berlaku. Maka orang majzub kalau dia tak ada ilmu syariat zuhir, dia tak boleh mengajar orang lain. Sekadar untuk dia. Bahkan dia pun kena ada murabbi untuk mengkawal dia. Sebab dia kena majzub. Supaya orang hilang rusak lah dah. Begitu ibaratnya. Itulah yang apa tadi, orang tanya kelebihan itu ini tu, waktu kita merajaah kepada guru-guru tarekat. Dan juga kita nak dengar kelebihan dalam hadis sebut kelebihan salawat, kelebihan zikir itu dan ini, macam-macam zikir kan. Banyak sangat. Lepas tu, masa kita sekarang dah jam 10 tu. Ingat secara tak terasa lah. Kalau tak tengok jam tak tahu lagi tu. Bila tengok jam 10. Kalau kita di petani baru jam 9. Awal lagi lah sini kata. Sini kata awal lagi. Masih awal lagi. Baik. Lepas tu ada nak tanya apa lagi? Boleh. Sekadar tanda tu dah. Tanda-tanda dia panggil alamat. Tanda-tanda ada dia panggil ciri-ciri, panggil tak? Panggil tak ciri? Panggil tak? Tak panggil ya? Tak tempat. Panggil ada juga panggil ciri tapi di tempat lain. Bahasa tu diguna tempat lain. Cuma guna tanda. Tanda dia ambil daripada Arab alamat. Alamat. Tanda-tanda tu hanyalah apa kata, kadang-kadang kita ni terasa rindu kepadanya. Terkadang rasa apa dia mau ingat ke akhirat. Tu tanda-tanda lah tu. Tanda-tanda lah tu.
Itu dia. Dan harapan kita pun semoga-moga diterima oleh Allah. Sebab kita bila doa kan, apa dia? Ada doa tu. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana kan. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Kita selaku hamba, walaupun kita buat tu sedikit, walaupun kita buat tu tak seberapa, tidak ada keistimewaan pun, cinta kami dan harap kami semoga Kau terimalah. Itu sebagai kerendahan kita terhadapnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu di antara hak pendek. Wahai Tuhan kami, terimalah. Jadi tak sebut apa perkara amalan, dia panggil tak sebut tu ialah kerana banyak sangat. Sebagaimana doa Ibrahim kan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Pendek je. Kita ambil yang tu mari kan. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terima olehmu dari kami. Terima apa tak sebut. Tak sebut tu menunjuk tak banyak sangat. Apa saja yang kita buat, minta dia tu terima. Oleh yang demikian, ini apa kata, perlu kita duka cita tentang terima. Termasuk dengan apa kata Ali tadi, wahtammu lil qabul. Kamu duka citalah bagi terima. Yang ni mutaru bimbang, tak terima. Lalu itulah kita doa, Rabbana taqabbal minna. Ada kait, Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah. Ada kait sahih kan? Ya Allah, terimakanlah permintaan kami. Ada dia. Kerana sesungguhnya Kau tu yang amat mendengar. Engkau ni yang amat mengetahui, innaka antas sami'ul alim. Kata. Adalah. Di antara tanda-tanda dia tu, kita berasa, hati berasa suka, buat tu dengan hati yang gemar. Dan di antara tanda pula, kita lupa dan lenyapkan segala amal kebaikan yang kita telah lakukan. Dan kita selalu mencari ingatkan kesalahan yang kita telah laku. Dia panggil alamat, tanda bagi saadah seseorang. Bila kita kutip ingat segala kebaikan, itu setengah daripada tanda keburukan. Jadi kita suka ingat hak baik tak? Hak tak baik tak ingat tak? Apa kita tanya, aku tak ingat buat baik, aku tak ingat buat keburukan, tak ingat buat, aku tak ada ingat salah. Masa gitu yang kita tak. Tapi bagi orang tanda setengah daripada alamat saadah seseorang itu, iaitu ingatkan kesalahan, supaya bila ingat kesalahan iringi dengan taubat dan lupakan akan segala kebaikan. Kerana bila lupa tu selamat jauh daripada ujub dan riak. Bila kita duk kutip ingat kebaikan kita buat, nak jadi kan? Ada tanda lah. Buka tengok, mari aku buat kebaikan. Bulan dulu aku buat kebaikan. Kadang-kadang nak mari ujub kan? Sebab bagi nak musakkan pahala telah kita lakukan tu. Ya begitulah. Jadi maknanya dalam jawapan dan huraian ni dalam bentuk umum, mudah-mudahan terkandung dalam soalan-soalan tadi. Tinggal laginya hak ayat tu panjang sangat tu. Tu nak mengaji tafsir suku, nak ambil kitab tafsir, hurai panjang huraiannya. Bukan sekadar artinya tu ada, tak cukup. Itulah. Ada, itu sudah jadi nama. Nama Arafah itu nama bagi tempat yang maklum. Yang kita selalu panggil Padang Arafat. Maka itu nama bagi tempat. Faham dulu. Nama bagi tempat yang tertentu, tempat orang hidup berhenti di sana. Kita ambil hak Arab jadi Melayu, wukuf. Waqafa yaqifu waqfan wa wukufan, berhenti. Tempat pergi berhenti dengan ibadat tertentu di tempat nama Arafah. Kemudian hari dia, bila hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, terbit namanya hari Arafah. Hari yang ke-8 tu panggil hari apa? Hari apa? Tarwiyah.
Panggil hari tarwiyah tu nama. Bila sebut hari tarwiyah, kena ke hari yang ke-8. Bila hari yang ke-9 Zulhijjah, nama hari Yaumul Arafah, nama hari. Lepas tu bila hari yang ke-10, nama hari Yaumun Nahr, hari sembelih. Bila hari 11, 12, 13 panggil hari Tasyrik, Ayyamut Tasyrik. Itu sudah jadi nama alam, sudah jadi nama. Tetapi nak hantarkan nama yang ni ada sesuai dan munasabah dengan kejadian yang berlaku. Sebab panggil hari tarwiyah kerana hari mengangkut air. Kerana orang zaman dulu, zaman kepayahan dulu bukan, dia tak ada air di Mekah ni, susah kan. Lalu tu dia keluar daripada Mekah menuju pergi ke Mina dulu hari yang ke-8. Pagi yang ke-8 menuju pergi duduk di Mina. Apa tu? Angkut air bubuh dalam tempayan, dalam apa semua sekali, simpan angkut air bubuh dalam bekas-bekas untuk nak guna dalam masa 3-4 hari akan datang. Dia aku air sampai duduk di situ hari yang ke-8 sembahyang zuhur di situ. Tu kita aku air panggil hari tarwiyah. Manakala hari yang ke-9 pindah daripada bumi apa dia tu Mina menuju ke Pengkel di tepi bumi Arafah. Kalau turut dulu. Selepas pada itu apabila gelincir matahari baru pindah berangkat masuk dalam bumi Arafah. Apa tu? Wukuf. Lalu tu panggil hari Arafah. Dan kata lain hari wukuf di Arafah. Hari wukuf di Arafah nasbah dengan siapa? Hari wukuf di Arafah tu nasbah dengan siapa? Kita sini wukuf juga. Ya, faham dah tempat nak tu, tapi nak hurai. Nak hurai lagi sampai situ. Tapi nak hurai sampai situ dah tu. Tahu dah tempat lanya tu. Jadi banyak kata panggil hari wukuf di Arafah. Sebab siapa yang wukuf tu? Orang yang mengerjakan ibadat haji. Kan? Di sana tu. Orang yang wukuf di Arafah. Kita lain daripada Mekah. Tak ada wukuf pun kita. Tapi nama panggil hari wukuf. Nama panggil hari wukuf. Yang ni murak hari yang ke-9. Hari yang ke-9 hitung dari mana? Nak panggil yang ke-9 mari dari mana? Boleh ada 9 tak ada yang ke-8? Yang ke-8 boleh tak ada yang ke-7? Mesti. Yang ke-7, yang ke-6, yang ke-5 hingga sampai pada yang pertama. Apa yang pertama? Nak tahu yang pertama tu mari dari mana yang pertama tu? Ni terbina di atas ru'yah. Tu Islam kita menggantungkan kepada ru'yah, kelihatan. Lalu tu kalau kita di sana pada petang hari petang hari 29 bagi Zulqa'dah, jatuh hari Isnin dalam kira kita sini sama kan. Petang itulah lihat anak bulan Zulhijjah supaya nak menentukan, nak isbatkan satu Zulhijjah ataupun tidak. Kebetulan kita di sana ada kelihatan pada petang hari Isnin itu. Maka isbat sabitlah di si qadi. Kita di sana Syekhul Islam, saya panggil Cukla. Maka isbat sabitlah anak bulan kelihatan. Lalu sabit di si apa yang kata yang berkenaan ulil amri kita sana. Lalu isytiharkan bahawa sehari bulan itu berkenaan betul-betulan dengan hari Selasa. Bila Selasa tak 8. Telakah selalu senang. Selasa 8, Rabu Khamis. Tu. Selasa Rabu Khamis. Mana hari Rabu lah hari ke-9. Tapi bila hari 9 kita digalakkan puasa hari 9. Hari 9 panggil apa? Hari wukuf. Panggil hari Arafah. Nasbah duduk Mekah tu dia pergi wukuf di Arafah. Kita duduk sini tak ada wukuf, tapi panggil hari wukuf di Arafah. Orang di sana. Pak kita di sini ikut di sini. Ada setengah nak ikut Mekah, tak apalah nak ikut lagi. Itu. Bagi kita Aisyah, bagi siapa nak puasa tak ada masalah. Nama kata haram pun hari 9. Haram hari raya. Hari raya lusa lagi kan. Nama kata Mekah. Ni Mekah kata duk Mekah haram puasa gini.
Haram puasa Isyak pun raya. Itu lah dia panggil masing-masing. Nah, tu dia. Yalah, tidak ada pertengkaran lah bagi untuk kita nak buat amal Isyak, bagi orang nak buat amal dengan puasa hari 9 Zulhijjah tempat kita, maka ada apalah. Bahkan kita digalakkan puasa daripada 1 hari Zulhijjah lagi kan. 1 Zulhijjah lagi. Itu semua ala-kula puasa yang sunat, tidak ada wajib pun. Tapi kalau sampai tahap begitu hukum haram, itu bukan dia lah tu. Itu dia nah. Di sini dipakai istihad awal lagi kan. Kata raya kami, apa kita ni ada pemimpin, kita ada ulul amri. Nah, lebih elok bagi kitanya kita patuh. Jangan kita apa dia adakan perkara yang jadi permasalahan lah. Kalau kita nak buat juga untuk kita tak ada masalah. Hingga kita ambil apa iktibar di segi masalah mana tu? Dia duk cakap hari yaum syak. Duk cakap hari syak. Hari syak tu apa hari syak? Hari 30 Syaban. Dia panggil hari syak. Kerana petang 29 Syaban, petang itulah melihat anak bulan. Sama ada dapat kelihatan hilal Ramadan ataupun tidak. Kerana bina di atas Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi. Kamu puasalah ketika lihatnya anak bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan kamu bukalah, yakni kamu berayalah. Buka kalau puasa pun kena buka ketika lihatnya anak hilal Syawal. Sebaliknya fa in ghumma alaikum, ada beberapa lapar. Maka jika ada ghaim, ada terdinding antara kamu dengan kelihatan anak bulan tu, terdinding oleh ghaim. Ghaim sini panggil apa? Mendung. Mendung sebelah kaki langit ada mendung. Mai pokok hujan. Fa in ghumma alaikum, maka jika didapati mendung di kaki langit pihak maghrib, maka fa akmilu iddata sya'bana, maka kamu sempurnakan 30 Sya'ban. Lalu tu bila petang 29 apa dia Sya'ban, lihat anak bulan. Tak kedai ke nampak, sumu li ru'yati, kerana mau nampak. Dan buka sepatutnya puasa sampai 29 Ramadan. Lihat pula anak bulan kan. Kalau nampak, wa aftiru li ru'yati, walaupun hanya 29 je puasa. Nampak 3 bulan dah tu. Kamu bukalah. Kalau sekiranya ada mendung, maka kamu kira hitung cukup 30. Arti 29 Syaban tadi bila kita lihat, tak ada siapa dia lihat. Fardu takdirnya. Maka ternyata kata cukup kan 20-30. Mana puasa hari? 1 Ramadan. Maka ada orang puasa juga 30 Syaban. Dia panggil itu 30 hari Syaban, dia panggil hari Syak jika apa? Jika didapatinya manusia duk bercakap semalam ada kelihatan anak bulan. Tapi tak ada pada istiharan. Tak ada sabit di isi qadi dengan bahawa ada yang lihat tidak gi isbat sama qadi. Ataupun yang melihat itu orang yang tak cukup syarat diterima kan. Seperti segala perempuan lihat, maka tak boleh. Ataupun segala kanak-kanak yang belum balik lihat ramai, lihat 6 bulan, maka tak boleh di isbatkan. Ataupun orang-orang yang fasik, mereka duk main bola, main apa, dia nampak 6 bulan buat kawan dia. Tapi main bola siapa mengarik tak solat apa dia. Jadi isbat kepada qadi kata kami ramai beratus orang kami lihat anak bulan. Lepas tu kamu mayan mengarik tak? Kami nak main. Kata dia. Tak boleh diterima. Jadi apabila begitu, mungkin anak bulan tak ada sungguh. Sebab dia mengata ada orang lihat. Ataupun ada orang lihat tidak tentu siapa, tak ada isbat. Maka dia panggil hari yang 30 itu panggil hari Syak. Itu haram puasa. Tapi dengan syarat nak panggil Syak tu ada betul-betul manusia kata kelihatan anak bulan. Tapi tidak isbat di isi qadi.
Tak ada peristiharan yang resmi. Dia panggil hari Syak. Kecuali orang itu puasa dengan adat dia. Bagaimana adat dia? Selalu orang ni puasa sehari, selang sehari, puasa sehari, selang sehari. Kebetulan hari 30 hari Syak bagi dia hari puasa. Kemarin dia tak puasa atau hari ini dia tak puasa, keesokan hari 30 hari Syak dia boleh puasa, harus bagi dia puasa, tak haram. Sebab adat dia. Nah, ataupun dia puasa selalu atau Senin, Khamis, Isnin, Khamis. Kebetulan hari Syak jatuh hari Khamis, bagi dia tak haram kerana adat dia puasa hari Khamis. Demikian sebaliknya. Ada pun kita yang tak pernah puasa, masuk Syakban 15 tak ada puasa, 16 tak ada puasa, baru mari dekat ada sehari dua puasa, itu haram tu kata. Kata ni kata cungak. Selama kemarin tak ada nak puasa, berkat nak puasa, sifat puasa haram. Sahabat datang pada hadis la taqaddamu bi Ramadan yaumin au itsnan. Jangan kamu mendului pada Ramadan sehari atau dua. Itu nasbah dengan orang bukan adat dalam puasa. Maka ulama qiyas pada situ juga, demikianlah hari Saban. Apa ni? Hari 9 bulan Zulhijjah. Nah, tapi walaupun kita sini tak ada hari Syak dak kan? Ke hari Syak lagi esok. Tak ada Syak dah, istihadah raya lusa. Nah itu kan, peristiharan lah sabit mari raya lusa. Kita petani pun begitu juga. Peristiharan daripada Culaya pun resmi lah. Resmi lah tu. Kita di sana kerajaan, ya apa yang kata basket dengan agama disangkut dengan Cula. Apa sama sudah di sini bila Cula peristiharan kata kita tetap kena sabit kelihatan anak bulan Zulhijjah pada hari pada malam Selasa. Artinya hari Selasa 1 bulan. Maka esok yang ke-9. Tak ada Syak pada lah. Syak nu dia mau Mekah nu kita di sini. Allah. Betul. Itulah benua lain pula tu. Itulah. Jadi untuk kita nak aman, senang bagi kita nak aman, tanya orang tu nak aman, selesai bagi kita. Tapi kalau orang nak buat perkelahian tak cukup tu. Itulah di antaranya. Itulah dinasihatkan, senang untuk kita beramal. Nah. Masa kita ni dah 10.20 10.20 dah ni nak. Rasanya dah Cik Imam macam mana? Cukuplah rasanya dah. Lepas tu dinasihatkan beginilah keadaan kita. Jadi alhamdulillah kita duduk di apa dia? Keliling Kelana dengan Pondok Syekh tak jauh dah ni dah. Dekat dah. Ya alhamdulillah kita di kampung Syekh ni. Jadi orang kata Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh, walaupun dia tu meninggal tapi tempat dia masih hidup kan. Pengajian secara kitab turas alhamdulillah dengan keberkatannya. Tuan Guru dia menanamkan ilmu keagamaan sangat daripada dia tu belajar hingga dia buka mengajar di sini sampai dia mati. Hemah dia tu sebegitulah. Dia memberi keterangan apa kekeliruan dia. Tapi alhamdulillah setelah ia meninggal, maka anaknya Syekh Muslim dan dua beradiknya Yazid kan menyambungkan di atas, bawakan ayah itu. Dan dia pernah jadikan murid beberapa masa dulu, dan juga selalu beri pesanan kepadanya, bawalah jalanan ayah itu, bawalah jalanan bapa itu. Walau apa terjadi sekalipun, kita tetapkan di atas jalan yang ditinggal oleh bapa kita tadi sebagai pusaka, warasah ilmu, apa dia keaslian. Semoga kita di sini pun nasib baiklah orang yang dikeliling Kelala ni, kerana kita berhampir tempat ilmu. Kalau tengok, kalau kita hidup di kampung, hidup negeri yang tidak ada alim ulama, bagaimana kedudukan? Gelap lah. Macam kita hidup tak ada pelampu kan, macam hidup tak ada pelita ke Allah. Lebih lagi zaman kemajuan ini, mana-mana kampung tidak ada lampu, susah. Zaman sekarang tak sakit di rumah ke apa, di jalan kita nak lalu ni, kita mari tadi ni gelap ni, tak balik dah kot tu ni, tak balik dah kot tu. Nak balik jalan highway walaupun jauh. Masalahnya kalau pun jauh pun kita baik lebih senang jalan highway lah. Lagi pula banyak lalu lintas, ada pula lampu yang cerah. Kalau turut tadi kelapa sawit je.
Kalau rusak tengah jalan susah rasanya. Hati pula pun rasa liar, keliaran hati panggil. Begitulah kita hidup dalam dunia ni. Kalau tak ada alim ulama juru memberi lampu kepada kita, menerangkan, nanti kita hidup dalam gelap. Kan? Itulah dinasihatkan, nasib baiklah kita di Kelengkala Sik ni boleh kita rebutlah peluang keamasan seminggu sekali, apalagi hak lebih lagi tu terserahlah. Bagi kita orang awam, kita orang sudah berumah tangga ni, kita rebutlah masa juga apa dia 1 minggu sekali. Paling tidak pun tahu tu dah tak tahu, paling tidak apa kata setawalah kat seminggu sekali tu kita rebut peluang dah. Apalagi di zaman sekarang, kalau kita kata tak cepatkan juga kita nak hadir di majlis, tapi melalui ni macam-macam dah hari ni kan. Ialah itulah untuk jalan keluar kita, kerana kita hidup di akhir zaman yang jauh, dah jaraknya 1444 dah ni kan, ketinggalan dia daripada kita. Tapi walaupun dia tinggalkan kita, tapi warasah dia masih bawa terus menerus. Macam kata tadilah, Baba Haji Soleh sudah meninggal, tapi penggantinya masih ada kan. Untuk kita nak mengaji agama, kemusyrikan untuk kita nak tanya, boleh lagi kita. Dan lagi pula alhamdulillah dalam Kedah kita ini, dan juga Terengganu, dan juga Kelantan, kira-kira jaran dengan petani. Agak masihnya berhampiran lah cara kedudukannya, dan cara aliran akidah pun sama. Mazhab fiqh pun sama-sama mazhab Syafi'i yang pada umumnya. Dan akidah aliran Ahlussunnah wal Jamaah kan, tariqah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Dan segi pengajian Quran kita pula atas riwayat hafaz kan, qiraah Asim. Fiqh kita mazhab Syafi'i, cara mengaji ilmu Nasarah mazhab Basri. Begitulah dia ajar pondok ke pondok. Jadi alhamdulillah, kerana pondok tradisional masih hidup, semoga-moganya lapu ini tak mati. Tapi kalau kehilangannya cara pondok tradisional, kemungkinan tak mati pun dia panggil sebal. Kata dia panggil sebal. Samar-samar lah. Sebagaimana duk pergi ke tempat-tempat, setengah tempat duk mengayu, dia duk mengadu, kami sangat dahaga. Kami sangat dahaga, tempat kami penuh dengan kemajuan. Dari segi sukacita, dari segi kehidupan, ya okey. Tapi kami duka cita dan sedih dari segi kehilangan kitab Taurat. Ini rayuan tempat. Oleh yang demikian, kita masih ada lagi pakat bela lah. Pakat kita sambut lah. Itu dia. Maka cukuplah dulu sekadar ini. Sekian saja. Dengan izin Allah untuk lain kali. Semoga kita akan bertemu lagi. Untuk kali ini cukup dulu sekadar ini. Ini pun dikira banyak masa ni. Digunakan. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.